taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah kita bertemu lagi pada kali ini dalam Maya. Kali ini saya membawa satu lagi bidang terakhir dalam silibus kamu ulum syariah, iaitu bidang adab dan akhlak Islamiah. Jadi tajuknya ialah tawaduk. Tawaduk menzahirkan kesucian jiwa. Tawaduk menzahirkan kesucian jiwa. Mungkin kamu sebelum ni kamu pernah dengar perkataan tawaduk. Tawaduk selalu bermain dengan perkataan ini kan. Tapi kita akan lihat secara khusus apakah konsep tawaduk itu sendiri. Dan bagaimana kita nak mengaplikasikan sifat mahmudah ini, sifat yang terpuji ini, iaitu tawaduk ini dalam diri kita secara amnya. Itu antaranya lah. Jadi kamu kena faham dulu konsep tawaduk ni. Apa dia? Baik, kita tengok yang pertama sekali ialah maksud. Maksud tawaduk ialah sikap kerendahan hati. Sikap kerendahan hati kepada Allah dan sesama manusia. Sikap kerendahan hati kepada Allah dan sesama manusia. Kalau kita tengok sekali lalu pun dah faham dah. Maknanya kita sentiasa merendahkan hati kita kepada Allah dan juga sesama manusia. Sesama manusia. Jadi kalau kita lihat takrifan ini, tentulah lawannya ialah sombong lah. Sombong. Sombong ni kita meninggikan hati kita sesama manusia dengan Allah kan. Tapi kalau kita lihat tawaduk ialah kita merendahkan hati kita kepada Allah dan juga sesama manusia. Baik. Dalil dia, dalil daripada Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Dan tidaklah seseorang merendahkan diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Wa ma tawaddu'a, barang siapa yang ataupun tidaklah seseorang itu merendahkan diri kepada Allah, illa rafa'allah. Maknanya Allah akan mengangkat darjat seseorang itu apabila dia mempunyai ataupun dia merendahkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kita biasanya kalau kita merendah diri, kita rasa kita ni lemah, kan? Tapi sebenarnya Allah sangat menyukai sifat tawaduk ini. Kerana apa? Walaupun di sisi manusia kita nampak lemah, kita nampak ialah lemah dan kurang lah Tapi di sisi Allah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat seseorang itu apabila seseorang itu memiliki sifat tawaduk. Tawaduk. Baik, dalil yang kedua, Iyad bin Hamar radhiyallahu an meriwayatkan bahawa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar bersifat tawaduk. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan Nabi Muhammad SAW dengan sifat tawaduk. Janganlah seorang antara kamu bersikap sombong. Kan? Nabi melarang seseorang itu bersikap sombong dan berbuat zalim kepada orang lain, orang lain. Itu dalil nakli yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyarankan kepada kita supaya bersifat dengan sifat tawaduk ataupun merendahkan hati tadi. Okey. Baik, kita tengok contoh. Contoh yang pertama, sifat tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pergaulan. Contoh yang pertama yang saya bawa di sini ialah tawaduk dalam pergaulan. Apa contoh dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat tawaduk ketika bergaul, terutama dengan kanak-kanak. Itu sifat tawaduk yang ditunjukkan oleh Nabi. Yang pertama sekali dalam pergaulan. Yang pertama dalam pergaulan,
Apa dia? Iaitu Rasulullah SAW bersifat tawaduk ketika dia bergaul dengan kanak-kanak. Kan? Dia bukan khusus kepada kanak-kanak sajalah. Maknanya terutama kanak-kanak. Kan? Macam mana? Kalau kita lihat Rasulullah ni seorang pemimpin yang hebat dan Nabi kan. Sepatutnya dia kalau hukum akalnya kita kata bolehlah dia bersifat menonjolkan diri apa semua kan. Tapi sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu sendiri dia memiliki sifat tawaduk walaupun dia berhadapan dengan kanak-kanak. Itu contoh dia, ya. Baik. Walaupun mempunyai kedudukan yang mulia, tu kan. Baginda tidak sombong dengan kedudukannya. Orang pemimpin nombor 1 ni, ya. Tapi tidak sombong. Sebaliknya baginda menghormati dan menyayangi kanak-kanak. Ditasbihkan kepada kanak-kanak atau dicontohkan kepada kanak-kanak, maknanya kanak-kanak tu lebih rendahlah dia punya darjatnya dan sebagainya kan. Tapi Rasulullah nak beritahunya seorang yang dimuliakan, Nabi, seorang yang dihormati, menghormati kanak-kanak ataupun bersifat tawaduk kepada kanak-kanak walaupun ia adalah merupakan kanak-kanak sahaja kan. Baginda sentiasa bersikap lemah lembut dan menunjukkan kasih terhadap mereka. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah selalu menyantuni kanak-kanak dengan mendahulukan ucapan salam ketika bertemu dan membelai rambut mereka dengan perasaan kasih sayang kan. Boleh je seorang pemimpin yang hebat, nabi yang dihormati oleh masyarakat setempat, boleh je dia tak layan kanak-kanak yang lalu di tepi kan. Biar saja je, tengok saja je kan. Tapi oleh kerana Nabi ni mempunyai sifat yang tawaduk ketika bergaul, dia berhenti, membelai-belai rambut, bertanya, bagi salam dan sebagainya. Okey, itu antara dia. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh yang kedua, Nabi bersifat dengan sifat tawaduk dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga. Apa contoh dia? Rasulullah SAW bersifat dengan sifat tawaduk ketika bersama-sama dengan keluarga. Ada ke sifat tawaduk bersama-sama dengan keluarga? Ya, Nabi buat. Apa dia? Baginda bersama-sama membantu isteri melayani keluarga dan menguruskan rumah tangga. Kan? Maknanya Nabi sendiri melaksanakan kerja-kerja kekeluargaan. Walaupun dia ni seorang yang pemimpin yang hebat, Nabi dan sebagainya, tapi tetap menguruskan rumah tangga, membantu isteri. Kan? Kalau kita tengok orang lelaki-lelaki, para suami dan sebagainya, dia tolong bancuh susu untuk anak, kemudian lipat baju ke contohnya kan, ataupun jemur baju dan sebagainya. Tak pelik kerana Nabi sendiri mempunyai sifat tawaduk bersama-sama dengan keluarga kerana itu adalah sifat yang sangat mulia. Urwah bin Zubair berkata, seorang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah bekerja di rumah baginda? Lalu Sayyidatina Aisyah menjawab, Rasulullah menampal selipar, menjahit pakaian dan melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga seperti yang dilakukan oleh orang lain. Maknanya kerja-kerja yang dilakukan oleh Rasulullah itu meliputi juga kerja-kerja yang menolong isteri, bersifat kerumah tanggaan. Kan? Itu maksudnya. Jadi di situ kita nampak satu sifat tawaduk yang ada pada diri Rasulullah SAW bersama-sama dengan keluarga. Dua contoh saya bagi. Yang pertama sekali, tawaduk dalam bergaul, khususnya kepada kanak-kanak. Yang kedua, tawaduk dalam bersama-sama dengan keluarga. Baik, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, tawaduk ketika makan dan minum. Boleh berlaku tawaduk dalam makan dan minum? Ya. Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduk ketika makan dan minum. Baginda tidak pernah mencela makanan yang disediakan untuk baginda. Jika baginda menyukai makanan tersebut, baginda akan memakannya. Kan? Apabila baginda tidak menyukainya, baginda meninggalkannya. Baginda tidak menzahirkan perasaannya, sebalik hanya memendamnya, berdiam diri sahaja. Itu antara dia. Jadi sangat jauh beza sifat kita dengan sifat baginda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan, kalau kita macam mana? Kalau ada makanan yang tak sedap, tak suka, kita terus mencela makanan tu depan makanan. Sebenarnya Nabi tak galakkan ataupun Nabi melarang. Sebab Nabi tak buat. Yang Nabi buat ialah kalau makanan tu tak sedap, dia hanya berdiam ataupun tak makan.
Kan? Kita macam-macam kita bagi tahu. Tak sedap lah, jangan beli apa sebenarnya Nabi tak buat macam tu. Nabi hanya berdiam diri sahaja apabila berhadapan dengan makanan ataupun minuman yang tidak sedap. Jadi itu antara dia. Jadi itu contoh sifat tawaduk ketika makan dan minum. Jadi 3 contoh yang saya bawa hari ini ialah saya ulang lagi sekali. Yang pertama sekali, Nabi bersifat tawaduk dalam bergaul, terutama dengan kanak-kanak. Yang kedua, Nabi ni bersifat tawaduk juga dalam rumah tangga kerana menguruskan ataupun melakukan kerja-kerja kerja-kerja rumah tangga. Dan yang ketiga, Nabi bersifat tawaduk dalam ketika makan dan minum. Apa contoh dia? Dia tidak mencela makanan ataupun minuman yang tidak sedap. Nabi hanya berdiam diri sahaja. Okey, itu antaranya. Baik, kita lihat spektrum ilmu. Ini saya ambil daripada surah Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang yang boros itu ialah saudara syaitan. Innal mubadzirin, badzi, kanu ikhwana syayatin, adalah merupakan saudara syaitan. Wa kana syaitan lirabbih kafura, sedangkan syaitan itu pula makhluk yang sangat-sangat kufur kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Jadi janganlah kita sebenarnya bersaudara dengan syaitan, ya. Baik. Hikmah dia antaranya ialah membentuk. Hikmah ni satu benda yang perkara baik lah. Dalam periksa kalau tanya hikmah, senang saja. Perkara yang baik. Contohnya, membentuk insan bertakwa, dikasihi masyarakat, diberi ganjaran syurga, mendapat kedudukan mulia di sisi Allah, membudayakan sikap rendah diri ataupun merendah diri, membentuk keluarga yang harmoni, semuanya yang positif. Itulah hikmah. Cara nak jawab soalan hikmah. Baik, saya rasa itu saja. Saya ulang lagi sekali. Ada 2 lagi. Sorry. Kesan mengabaikan tawaduk. Kesan mengabaikan tawaduk. Ini kesan buruk lah, ya. Mengabaikan tawaduk. Apa yang berlaku? Yang pertama sekali akan membentuk insan yang sombong dan mementingkan diri sendiri. Sebab itu saya di awal tadi, lawan tawaduk ialah sombong. Tawaduk merendah diri, sombong meninggi diri. Jadi jika kesan kita meninggalkan sifat tawaduk ini, dia akan menyebabkan seseorang itu sombong dan mementingkan diri. Pertama. Yang kedua, dibenci oleh masyarakat. Orang yang abaikan sikap tawaduk, orang yang sombong ni dibenci oleh masyarakat. Orang tak suka. Sebab dia sombong, kan? Kemudian oleh kerana orang tak suka, kehidupan dia tidak aman. Semua orang tak suka kat dia. Kehidupan dia jadi tidak aman. Itu kesan dia. Kemudian last sekali dimurkai Allah ni, kan? Dimurkai Allah. Tengok, bersangkutan di antara satu sama lain. Mula-mula dia abaikan sikap tawaduk, tentulah apabila dia mengabaikan sikap tawaduk, dia akan menjadikan seseorang itu sombong. Apabila dia sombong, dia dibenci oleh masyarakat. Apabila dia dibenci oleh masyarakat, tentulah jiwa dia tidak tenang. Bila jiwa tidak tenang, tentulah dia sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling bersangkutan di antara satu sama lain, ya. Baik. Itu saja pada kali ini, insya-Allah. Saya ulang lagi sekali, apa yang kamu perlu tahu dalam tajuk ini ialah yang pertama sekali maksud tawaduk, yang kedua dalil, kemudian yang ketiga tiga contoh sifat tawaduk, dan yang keempat hikmah, dan yang kelima yang terakhir iaitu kesan mengabaikan tawaduk. Jadi untuk kebatnya kamu kena fikir bagaimana kalau mengaplikasikan dalam diri kamu sifat tawaduk, apakah kesan kepada masyarakat? Orang semua ada sikap tawaduk, apakah kesan kepada masyarakat? Saya tinggalkan soalan ini untuk kamu fikir, dan insya-Allah jawab nanti bila sesi PDP si bersemuka nanti, insya-Allah. Itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.